Saya nak tanya, saya baru belajar mengaji Al-Quran dalam masa yang sama ada majlis ilmu yang mana perlu saya dahulukan, mohon pencerahan. Jazakallahu khair. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Belajar Quran, hukum mempelajari Quran adalah wajib. Nah, dan hukum mempelajari ilmu fardu ain yang lain daripada Quran, fiqh, apa dia, akidah, ilmu akhlak ataupun kita sebut tasawuf hari ini, 3 serangkai itu yang dikatakan fardu ain juga wajib. Kalau bertembung dua ni, Quran wajib, fiqh wajib. Kita nak ngaji Quran tapi ada hak ngaji fiqh tempat kita tu. Ataupun kita nak ngaji Quran ada yang mengaji akidah tempat kita. Kita nak ngaji Quran ada yang mengaji akhlak, tasawuf tempat kita. Nah, jadi empat-empat tu wajib belaka, maka kita boleh pilihlah mengaji Quran tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, sebab dia berlaku bertembung untuk kita boleh pilih Quran, sebab dia wajib. Hak ni pun wajib juga tapi pilih Quran. Tapi hak 3 lagi pun kena mengaji masa lain lah. Kalau masa bertembung kita nak teruskan Quran, sebab mungkin ustaz nak mengajak kita masa tu sahaja, masa lain tak ada, kita ngaji Quran dulu. Hak fiqh, akidah, akhlak mungkin kita boleh pilih hari lain yang tidak bertemu dengan Quran kita. Nah, kalau kita mengaji Quran dia wajib. Tiba-tiba ustaz ngajak tu ilmu fardu kifayah saja. Sirah Nabi contoh, sirah Nabi fardu kifayah. Ilmu tafsir fardu kifayah. Ilmu hadis fardu kifayah. Maka dahulukan Quran lah. Sebab Quran tu fardu ain. Hak ni walaupun dia kuliah tapi kuliah nama dia kuliah ilmu dia fardu kifayah, maka kita pilih hak Quran macam tu. Nah, baik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baru ini saya solat zuhur berjamaah di satu negeri. Nama dia Berlis. Ada negeri Berlis ni. Bacaan Fatihah imam, makmum di kanan dan kiri langsung tak didengari. Sunyi sepi, tak ada orang, apa nak dikata. Itu aku tambah. Sunyi sepi dalam masjid, adakah sah solat? Solat zuhur. Baik, bacaan Fatihah imam, makmum di kiri kanan tak bunyi memanglah. Bacaan kita sir, imam baca sir, makmum baca sir. Dia bacaan sini, dia jiran sebelah dia tak dengar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi tak apa, tak ada masalah. Nah, mereka baca cuma sir itu sampai peringkat kita duduk sebelah pun tidak mendengar. Itulah yang sebenar-benarnya. Kalau kita pergi baca kuat, hak sebelah tu baca kuat masuk telinga kita tu sudah tidak dibenarkan dalam syarak, sebab mengganggu sahabat kita di kiri kanan ataupun depan ataupun belakang. Nah, sebab tu kita tak boleh baca kuat. Kita baca bagi telinga kita dengar saja. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Kemudian nanti bila takbir, imam dia takbir kuatlah. Sunat bagi imam takbir kuat. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, sunat saja. Kalau dia tak bunyi pun nak, macam mana? Cik Nasir, Cik Imam. Cik Imam. Tak bunyi apa? Tak apa, kita ikut je. Tak wajib dia bertakbir kuat. Nah, tidak wajib dia takbir kuat. Macam tu. Sebab tu kita kena nampak dia lah. Kita kena nampak dia, pergerakan dia. Dia takbir tak kuat, kita tengok dia bergerak, kita bergerak lah. Kalau yang duduk di sebalik tirai memang tak boleh. Duduk sebelah tirai, bila imam takbir tak dengar, memang dia tak boleh ikut, niat mufarakah lah. Nah, contoh macam tiba-tiba mikrofon tu dia tak bunyi. Ataupun tiba-tiba saja karan tak ada, mikrofon tak bunyilah. Jadi mungkin hak di balik tirai dia tak dengar dan dia tak nampak pula pergerakan makmum, maka niat mufarakah lah di sana. Nah, tak boleh ikut. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Last. Seorang imam solat maghrib, pada rakaat pertama beliau buat tahiyat pertama kerana terlupa. Mana rakaat pertama dia sudah tahiyat awal lah. Bila dia ingat terus dia bangun, teruskan rakaat kedua. Mana dia duduk at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah, dia teringat, dia pun bangun, Allahu Akbar. Tetapi selepas tahiyat akhir beliau terus beri salam tanpa sujud sahwi. Adakah solat tersebut sah? Mohon penjelasan, terima kasih.
Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi imam tadi terlupa. Dia patut bangun ke rakaat yang kedua lah, solat maghrib. Tapi dia terduduk, tapi lepas duduk tu dia mungkin baca tahiyat sah. Dia teringat tu dia terus bangun, Allahu Akbar. Dia sambung macam biasa. Maka bila dia terlupa macam tu, kaedah asal dia kena sujud sahwi lah. Nah, tapi dia terlupa sekali lagi. Nah, sampai innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tadi terlupa dah, lepas tu terlupa pula. Jadi dia tanya sah atau tidak solat imam. Jawapan dia sah lah. Nah, sah, tak ada masalah. Sebab sujud sahwi dia tidak wajib, sunat saja untuk menampung. Cuma solat dia jadi cacat sedikit. Sah dalam keadaan cacat. OKU. Lepas tu kita sebagai makmum, tadi ni kita tak boleh ikut sebenarnya. Bila dia duduk tu kita kena bangun. Allahu Akbar. Bangun berdiri rakaat yang kedua. Subhanallah. Jadi imam pun bangun. Kalau macam tu, kita walaupun kesalahan imam, kita boleh sujud sahwi lepas dia bagi salam. Assalamualaikum tu kita boleh sujud sahwi. Sebab bila imam sudah bagi salam, kita dah putus ikutan dengan dia. Walaupun dia buat salah, dia bukan kita boleh sujud sahwi. Nah, kalau kita tak nak sujud pun tak apa. Tuan-tuan, tapi kalau kita ikut tadi, imam patut diri kat kedua, kita pergi duduk juga. Lepas tu imam teringat, dia pun bangun, kita bangun juga. Bodohnya makmum. Mana boleh? Dah kita tahu dia patut diri, kita pergi ikut duduk, mana boleh? Kita kena bangun berdiri. Dan cak tasbih, subhanallah. Siapa-siapa ikut tu imam dengan sengaja, yang dia tahu imam tu buat salah, pergi ikut juga, solat dia batal. Tu imam tak batal, tu imam boleh bangun, dia terlupa tadi, dia tu batal. Nah, dia kena takbir mula. Macam tu. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, banyaknya disiplin solat jemaah. Nah, yang kita tak reti lagi. Apalah, sambil-sambil belajar ni, kalau kita salah pun dia maaf pada syarak. Sambil-sambil kita duduk belajar kitab imam makmum, tiba-tiba kita buat salah. Nah, dimaaf pada syarak solat kita tu. Tapi kalau kita tak ada niat langsung nak belajar, pakai solat yang tu tak nak belajar, solat sahaja, salah sahaja, batal dan tidak dimaaf pada syarak. Kalau kita tak qada, maka kita menanggung zimmah dosa haram itu sampai kita mati. Itulah kelebihan orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar. Itu kelebihan dia. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, selesai. Mudah-mudahan dapat memberi sedikit pencerahan. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.